Assalamualaikum. Bertemu kembali malam ni dalam FB Live saya, Mimi Saleh. Saya dah beri nama saya punya FB Live, Walk the Walk with Mimi Saleh. Wah, Walk the Walk with Mimi sebab saya fikir macam FB Live kan. Jadi saya terus cadang buat siri lah. Jadi insyaAllah nanti saya akan muat turun semua FB Live yang saya dah buat, dan saya akan muat naik di YouTube saya. Jadi nanti senang, semua orang boleh tengok lah dekat YouTube juga semua yang saya dah buat. Jadi insyaAllah apa sahaja topik yang kawan-kawan cadangkan ataupun cetuskan, boleh maklumkan pada saya, kita boleh sembang sama-sama. Jadi walaupun benda sembang, kita santai je sembang ni, tapi saya nak sembang benda yang real, maknanya setiap yang saya sembang berkaitan dengan buku, berkaitan dengan bisnes, berkaitan dengan yang saya dah cerita, pengalaman. Jadi untuk malam ni saya punya topik ialah jerat percintaan. Amboi, topik kan. So topik untuk malam ni saya terfikir sebab saya teringat, sebab berdasarkan semalam lah, bila saya cerita semalam saya cerita semalam. Semalam saya cerita mengenai sekejap macam mana orang salah faham pada diri kita lah. Okey, pada masa yang sama, bila kita orang salah faham pada kita sebab orang tak faham kita, that's why tak faham, that's why berlaku salah faham. Tetapi ada berlaku juga kita tak faham industri, ataupun kita perkara ni tak pernah berlaku pada kita, menyebabkan sesuatu yang tidak diingini berlaku. Itu sebab orang kata macam tak cukup makan garam. Tapi orang sekarang jawab pula tak cukup makan garam, kena darah tinggi pula kan. Makan garam kena darah tinggi kan. No, maksud dia is pengalaman lah. Pengalaman mengajar. Sama juga bila buat bisnes, dia ada satu term tau, dia nama acumen, business acumen. Maksud dia business acumen ni, orang yang dah lama buat bisnes, dia macam ada insting tau, dan dia boleh buat keputusan dengan pantas. Itu business acumen. Sebab saya cuba hari tu cari maksud acumen, business acumen dia boleh buat keputusan dengan sharp, pantas, dan sebab dia dah pernah lalui benda-benda tu, jadi dia dah boleh foresee. Itu business acumen. Dalam perhubungan juga ada juga berlaku macam tu. Maknanya dia part ni lah, pengalaman memain peranan untuk kita kenal pasti dan juga saring supaya perkara-perkara yang tak baik tidak berlaku pada diri kita. Jadi terima kasih kepada siapa yang sedang menonton. So tajuk hari ni ialah jerat percintaan. Okay? So saya nak buat disclaimer siang-siang. Awal-awal lagi saya nak buat disclaimer, saya tak pernah bercinta. Jadi apa yang saya cerita hari ini ialah berdasarkan pengalaman saya buat bisnes, okay? Dan pernah sekali kena scammer. Memang lalui lah yang scam ni. Okay. So saya akan kongsi 3 kisah. Ni 3 kisah betul dan tak pernah diceritakan secara ni lah, tak pernah ceritakan, tapi saya dah buat blog. Untuk yang love scam, saya dah buat blog. Nanti saya akan share link kepada blog tu. Okay. Yang pertama ialah kisah masa saya buat bisnes. Dulu saya buat majalah usahawan sukses tau. Siapa yang pernah beli tahun saya jaga start daripada tahun 2007 sehingga tahun 2010. Majalah ni dah ada since tahun awal tahun 2000 dah ada dah. Kita banyak masuk agensi kementerian semua lah. So apa yang berlaku, cover depan majalah usahawan ni kita memang pilih tau. Kita pilih pada masa yang sama juga kita buka kepada usahawan untuk siapa nak jadi cover kat depan. So untuk jadi cover depan dia ada package periklanan untuk jadi cover depan. Okay, saya nak ceritakan satu insiden. Setakat ni alhamdulillah yang saya jumpa untuk cover ni bagus-bagus, kecuali sekali saya kena ini masa saya jaga majalah ni, saya kena sekali perempuan lawa. Serius cakap, bila definasi lawa ni definisi umum, bila dia kata lawa, putih,
slim, dia pakai tudung, macam nampak macam natural beauty lah, nampak lemah lembut. So masa dia sampai, dia nak memberitahu package mengenai saya lupa, bukan contract farming, contract factoring. Macam dia buat ramai-ramai usahawan berkumpul dalam bawah satu projek, di bawah bumbung syarikat dia lah basically. Jadi bila dia datang, dia pakai naik kereta besar kereta besar. Kemudian bila dia cerita, memang dia cerita semua cerita dia memang besar-besar lah, besar-besar. So masa saya interview dia, ada beberapa benda yang saya uncomfortable cara dia cakap tu kan, saya selalu guna perkataan ni lah, it's too good to be true. Sebab saya dah temu bual ramai usahawan, CEO company-company besar lah. Jadi bila saya dengar dia bercerita, ada benda-benda yang tak add up. Dia macam kalau jigsaw puzzle tu kan, dia macam tak kena je tau. Jadi tapi saya fikir okey, tak apalah, sebab dia tunjuk profil company, dia datang kereta besar, lemah lembut suaranya. Jadi dia pun jadi cover. This lady lah, memang muda. Masa tu saya rasa dia bayar saya kot, lebih kurang. Masa tu saya umur 20, 23, 24, 25, long time ago cerita ni. So apa yang berlaku, dia jadi cover front cover, cantik dah. Sekali what happen, majalah tu keluar je, orang start call kita. Dia kata tak dapat call this lady, sedangkan dah bayar duit. Saya kata kenapa ni berlaku kan? Sebab masa saya call tu, nombor telefon semua okey, tapi bila dah jadi cover tu, call tak dapat, semua tak dapat. So ini cerita pertama je lah. Saya ni kira warm up. So saya nak beritahu kat sini, ini lepas kejadian tu. So apa yang berlaku, ramai lah usahawan call saya, dia kata nombor yang dia telefon tak dapat. Then saya pun try call balik pun tak dapat. Tapi kita dah maklumkan lah, disclaimer bahawa bila kita interview, kita tak terlibat dengan mana-mana projek keusahawanan yang diperkatakan. Tapi saya nak maklumkan okay. Di sini gut feeling sangat penting. Bagi saya lah, saya ni pengalaman peribadi. Masa tu saya dah rasa tak comfortable ada benda yang tak kena, macam tu lah. Tapi sebab dia tunjukkan bukti-bukti tu, nampak semua genuine, nampak betul company ada datang kereta besar semua kan. Tapi actually tak. Dia memang lepas tu kita dapati memang dia banyak syarikat. Lepas tu saya call agensi kementerian yang dimaklumkan tu, saya call semula. So rupanya dia ada beberapa syarikat yang dia buat separuh-separuh. So okay, tu pengalaman untuk saya lah. Kalau orang datang kereta besar ke, orang cerita duit juta-juta je ke kan, kalau hati kita rasa uncomfortable, ada something tak betul cakap dia tu, kita ada saya sekarang ni saya panggil waktu tu waktu bertenang. Jangan cepat-cepat kata yes ke kan. Saya selalunya sehari 2 hari lah, saya ada masa bertenang untuk saya fikir betul ke tak cerita dia. Saya buat due diligence. Kalau dalam organisation dia buat due diligence, dia buat sikit penyiasatan lah sikit. Okay. Itu cerita pertama. Ni warm up je dulu. Okay. Kenapa saya masuk yang cerita yang tadi tu, wanita tadi, dalam topik jerat percintaan? Sebab bagi saya, bisnes saya sayang. Jadi nama baik syarikat sangat penting untuk saya. Jadi this lady, lagi pula ni nama majalah saya Usahawan Sukses. Majalah ni masuk kementerian. Masa tu majalah saya satu-satunya majalah yang masih survive. Semua syarikat yang besar lain kan, semua dah tutup majalah bisnes orang lah. Saya masa tu yang masih stay. Jadi nama baik syarikat saya, lagi pula nama baik majalah yang saya bawa ni sangat penting untuk saya. So ini sesuatu yang saya sayang sangat. Jadi untuk seseorang mencalit arang, saya sangat kecewa lah part tu. Tapi lepas tu saya call balik, memang tak dapat lah this lady. Okay, itu pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua, kalau ada soalan boleh tanya. Pengalaman kedua ni berlaku rasa baru-baru je, tahun dalam 2014 macam tu lah, baru berlaku. Saya ni sepanjang saya buat bisnes sebab macam saya cerita dalam beberapa FB live yang sebelum ni,
saya memang bantu keluarga, syarikat penerbitan keluarga. Saya buat marketing, saya interview, saya buat temu bual, semua untuk syarikat. Selama-lamanya, maknanya bila saya buat, memang saya buat untuk syarikat. Saya tak pernah ada partner dalam bisnes. Kemudian saya pun ada syarikat tunggal. Daripada tahun 2003 saya ada. Pun saya tunggal. Daripada dulu sampai sekarang syarikat saya memang syarikat tunggal je. Daripada 2003 sampai sekarang. Jadi saya kan ini impian saya nak ada partner, business partner tau. Saya teringin sangat nak ada business partner. Sebab dia kadang-kadang penat tau untuk fikir sendiri. So I wish saya ada partner untuk turut sama beri cadangan, turut sama macam kita pergi mana-mana kursus, mana-mana bengkel, mana-mana klien kita jumpa kan, balik tu macam brainstorming. Saya macam teringin nak ada partner untuk buat benda-benda tu lah. Macam bestnya kalau ada partner kan, boleh brainstorming sama-sama kan. Dengan parent saya, sebab masa saya tahun 2009 abah saya kena stroke. Jadi apa yang berlaku start 2009 onwards, saya memang handle company seorang. Sebab mak saya dah jaga abah kan. Abah memang dah tak boleh lah. So memang teringin sangat ada partner. So what happened, so entah macam mana siapa introduce kami ada somebody. Somebody kawan FB saya lah. This kawan introducekan kawan dia. Masa tahun 2014, sebab bila masa tu majalah dah start turun tau. Ekonomi tidak membenarkan majalah untuk semakin meningkat. So dia keadaan ekonomi dan keadaan social media masa tu menyebabkan orang semua beralih daripada majalah ke media sosial, ke portal website. Tapi masa tu saya terfikir satu idea tau, which sekarang dah start lah, tahun 2014 tu. Saya terfikirkan apa yang dinamakan web TV. Web TV ni di mana katalah saya ada majalah, semua dimasukkan dalam satu channel. So basically macam YouTube lah. Kita ada YouTube channel kita sendiri, tapi kita beli domain dia. So kita memang letak nama dia tu, nama company, nama syarikat macam saya tu, masa tu saya beli domain. Ada apa, saya letak belakang tu TV something kat belakang .com. So impian saya tu, sebab saya percaya video adalah platform yang akan jadi hype. Orang semua akan go towards video. Jadi saya dah nampak potensi video. Tahun 2014 macam tu lah. Saya dah terdetik dah tau. So memang saya masa tu beritahu idea ni kepada beberapa orang. Saya rasa 5 orang lah. Ada penulis, ada beberapa lah bidang kan. Dan salah seorang ialah video. Ini yang saya cari tau, partner on video. Sebab saya tak ada kemahiran tu, editing video semua lah. So ada satu kawan kenalkan this guy, muda lah, this guy muda, lepas tu dia macam bila kita jumpa kan, dia tu hengam tau dengan Mamat ni. Lepas tu saya macam rasa inilah yang saya cari selama ini tau, partner. So saya bawa dia jumpa my potential client. Lepas tu saya juga tukar saya punya kod bidang. Bukan tukar, saya tambah kod bidang untuk Bumi Putra. Kalau untuk 10 dia masih free tau. Dia tak ada additional cost. Kita perlu renew je, saya lupa every year ke, saya lupa lah. Saya ada kod bidang dulu, beberapa tahun saya ada kod bidang. So masa tu saya tambah kod bidang syarikat syarikat tunggal boleh, syarikat tunggal boleh minta kod bidang dia bukan syarikat Sdn Bhd je, syarikat tunggal pun boleh minta kod bidang. So saya tambah kod bidang saya tambah video dengan apa satu lagi tapi ada 2 benda lah yang saya tambah kod bidang saya. Sebab ni dah memang saya macam dah yakin saya boleh dapatkan web TV ni, projek ni tau, yang untuk saya buat. So the planning is saya akan interview usahawan, dia akan edit video. Okay. Then
saya memang masa tu pun saya dah start buat saya buat surat tau, buat kat surat kat dia. So everything saya discuss, saya buat surat basically apa yang kita ada discuss, saya email kat dia. So antaranya ialah kita akan share apa yang kita dapat, kita share. Apa yang kita duit tak ada sekarang ni kan, sebab kita baru nak start. This is an idea. So basically macam buat prototype lah kan. So cost kita try minimumkan dan kita guna kemahiran yang sedia ada. So kemahiran saya ialah benda berbual, kemahiran dia ialah video. Just nice the kemahiran bila kita combine boleh buat web TV. That's the plan. So even kita dah interview 3 usahawan. Okay, 3 usahawan, ada event juga kita buat Itu semua kontak-kontak saya tau. Lepas tu nak dipendekkan cerita, ni dah ada kod bidang baru semua kan. Tiba-tiba dia kata ada dapat tender. Oh, saya pun seronok lah sebab dalam email saya dah cakap, so kita akan share 50-50 selepas tolak kos semua. Okay lah. So sekali dia kata dapat tender. Nilai tender tu 5 angka 5 angka. So saya pun okey lah, sebab ini namakan syarikat saya masa tu masuk tender tu. Saya pun okey. So dia bawa, saya sign. Masa dia nak sign tu saya tanyalah, so saya dapat berapa. So dia kata dapat 1,000 je. Saya kata 1,000. So masa tu dalam kepala, ini masa ni saya dah kenal dia 6 bulan tau. So masa ni saya macam, dalam kepala saya macam dia terlintas je, kenapa 1,000 je? Macam tu lah dalam kepala saya tahu, kenapa 1,000 je? Tapi hati saya still dia macam, dia kata, oh mungkin nanti ada duit lain, kita akan share. Macam tu lah tau. Okay. So what happened, rasanya proses dia buat tu ialah dalam masa 2 bulan. Okay. Tapi saya nak cerita sebelum yang tender tu diberitahu kat saya, sebulan sebelum tu saya dah terlintas dalam kepala saya nak buat sendirian berhad tau, syarikat. So untuk ada sendirian berhad, saya perlu ada ni lah partner kan. So saya dah terdetik masa tu nak buat partner, nak edit sendirian berhad. So saya beritahu kat dia tau, saya kata saya terfikir nak buat sendirian berhad. Dia terus volunteer tau, ni lah kita partner dia lah. Betul. Tapi masa tu kan saya ada sebut macam ni lah, saya kata kita baru kenal 6 bulan, bagi kita kenal cukup setahun lah, saya kata. Saya dah cakap macam tu Saya punya lapik cakap saya. Tapi sedangkan hati saya ni macam berbunga-bunga bila dia kata dia nak berpartner bisnes dengan saya tau. So whatever dapat tender tu saya rasa bulan 10. So masa bulan 10 tu so whatever dalam masa 2 bulan tu saya tanya apa ni, antaranya macam mana dia kenal orang tu yang dia dapat tender. Lepas tu saya tanya juga macam mana dia macam mana nak uruskan semua. Dia kata tak apa, dia uruskan semua. Lepas tu saya tanya yang pasal duit. So you tahu kan, kalau pakai syarikat orang dapat dalam 7%, kena bagi 7 ke 15%. Dia kata dia tahu. Okay, so dia tahu So sekarang ni saya punya soalan, kenapa hanya 1,000 je dikasih kat saya. Saya macam dah macam okey, dia tahu tapi kenapa dia kasih saya RM1,000 je? Sepatutnya saya boleh dapat 4 ke 5,000 sebab dia guna nama syarikat saya. So okey, lepas tu saya ingat lagi masa makan, saya tengah makan dengan dia tahu. Saya tanya lagi soalan. So saya tanya apa ni? So saya dapat 1,000 je ke? Oh dia kata tak apa, nanti projek-projek lain nanti kita boleh dapat. So saya masa tu saya dah macam hati saya dah tak comfortable tau. So what happened, saya start test tau. So dia kata, lepas tu saya tanya juga, so macam mana dengan video-video kita yang kita dah ambil? So bila you nak start edit, saya tanya. Sebab asalnya dia nak edit. Sebab ni kita duit tak ada so kita guna kemahiran yang ada. So sekali dia kata macam ni, so tak apalah, nanti kita cari budak-budak intern. Okay. So budak intern, siapa nak keluarkan modal? Sebab that's not the first planning tau. Okay. Saya dengar je apa dia cakap. Lepas tu tapi dalam masa tu saya dah start jadi marah sikit tau. Sebab dia dah macam lari daripada the first punya planning. Okay. So apa yang saya buat, kebetulan hari Isnin tu saya dapat satu call daripada satu company lah, saya tak mention agensi ni. Dia suruh saya bagi quotation untuk video corporate. Okay. So saya minta dengan dia, kan dia videographer kan, saya minta dengan dia sebut harga dan saya cari 2 lagi sebut harga dengan videographer lain. Nak tahu apa jadi? Part ni saya memang rasa kecewa, tahap kecewa lah. Sebabnya saya dapat 3 sebut harga kan.
dia punya yang paling mahal. Bayangkan my future partner charge saya yang paling mahal kos untuk video. Untuk buat video corporate. So masa tu saya dah realise lah yang kira apa projek yang dia dapat dia punya, apa projek yang saya punya dia punya juga. Okay. So masa tu saya sedih lah. Saya dah start sedih, tapi saya still boleh tahan lagi tau. Tapi memang dia punya sedih tu sebab saya bayangkan saya dah kena 6 bulan, saya dah tetap satu harapan yang dia akan jadi partner saya. Even saya bawa dia jumpa venture capitalist tau. Sampai tahap macam tu saya percaya pada projek web TV saya ni. Saya jumpa investor. Sampai tahap macam tu yang saya percaya. So memang every night macam tu kita plan macam nak buat semua. So, bayangkan saya punya harapan dah cukup tinggi. So bayangkan saya punya kekecewaan bila saya sedar yang dia sebenarnya memang ambil kesempatan ke atas networking saya, ke atas kod bidang saya, kod bidang syarikat. Okay. So tapi masa tu saya still tahan diri tau. Saya tahan diri sebab tender dah dapat. Sebab kalau kita tolak tender tu sebab dia dah tengah buat, penalty ke atas saya. So siapa, saya proceed je. Tapi ceritanya hari dapat duit tu masuk dulu kat saya tau. So selalunya apa yang saya buat, apa sahaja yang saya buat, saya akan bayar dua part payment, bagi dua. So cost tu so saya tanya itu je. So saya akan buat 2 check, saya kata suara dia tiba-tiba naik tinggi tau. Ni budak muda tau, budak muda 10 years my junior kot. Tapi cara dia taklah macam budak baru keluar daripada universiti, tak. Gaya dia macam orang besar, orang dah lama bekerja lah. Tapi part tu memang saya kecewa. Saya tanya masa yang pas buat check tu 3 kali. Ni saya nak buat part payment sebab masa tu ada part of the video tak settle lagi tau. Dia naik suara dengan saya masa tu. So masa tu saya kata okey, tak apa, saya bayar. Tapi lepas tu saya dah tak ada call. Dia itu ada masa rasanya 6 bulan lepas tu dia ada call saya sebab saya punya kod bidang dah nak expired masa tu. So saya tak reply call dia. Saya tak block pun. Dia dekat Facebook ada lagi. Saya tak block. So kalau dia tengok ni, sebab saya nak cerita jugalah what happen, sebab bila kita detect all the red flag, bendera merah start naik, so saya dah dapat macam contoh sebut harga dia yang paling mahal. Lepas tu saya dapati juga even saya tanya yang pasal saya punya duit, memang sehingga sudah dia hanya kasih saya 1,000 je. Lepas tu lagi satu saya dapat tahu juga ni kita buat calculation senang je, kita nak tahu orang punya profit margin. So apa dia nak kahwin sebenarnya, dia nak kahwin dan saya boleh calculate untung dia tu sebenarnya ialah untuk hantaran kahwin dia. So maknanya nampak lah masa tu. Tapi saya bersyukur part yang masa yang saya kata saya nak buat Sdn Bhd yang dia terus volunteer, yang saya kata so saya masih saya nampak soalan terus lupa. So apa tengok lupa dah. Okey, kenapa saya masih letakkan dia dalam friend list? Masa tu mula saya nak block tau. Serius cakap, saya nak block. Lepas tu saya fikir macam ni tau. Sebab semua kawan sekeliling dia semua baik-baik. Sebab saya kenal semua kawan dia. Even kawan yang perkenalkan pada saya pun, kawan tu pun baik. Baik, memang baik sungguh. So okey, tunggu setahun. Thank you. Baik, So saya fikir macam ni. Sebab budak ni, saya terpaksa panggil dia budak lah. Sebab dia budak. Dia gelojoh. Bila kita partner, one thing bila kita partner, kita sama-sama cek makan tau. Okay, so kalau macam kita selalu kata, kita jangan sesekali buat najis kat tempat kita cek rezeki. Ni cara orang buat bisnes. Dengan Cina pun kalau saya buat bisnes kan, orang Cina lagi dia jaga kita, dia kasih hamper sebab dia nak jaga kita punya sama-sama relationship. So budak ni sebab dia gelojoh, dia nampak duit yang 5 angka tu, so masa tu saya tahu dia sebenarnya dia memang gelojoh. So bagi saya, that's why saya tak keluarkan dia daripada list, sebab kawan-kawan dia semua baik. Dan saya harap budak ni belajar.
belajar something daripada kawan dia. Dan kalau dia tonton ni pun, saya tak nak sebut nama dia lah, tapi memang dia ada beberapa kali tag saya lah, tapi saya tak ni ya. So saya nak dia still ikuti, ni saya cakap kan, buat tangan saya nak dia still ikuti perkembangan saya. Saya nak orang-orang yang buat ni kan, nampak yang saya ini rugi you tau, tak bekerjasama dengan saya. Macam tu lah. Okay, so yang tadi saya bersyukur sebab saya ada date setahun. Yang bila dia kata, dia nak jadi partner saya kata, biar kita lengkapkan setahun lah kita punya masa kenal. Sebab part ni lah saya rasa Tuhan bantu saya part ni. Sebab kalau katalah ini hati ni dah excited ni ada partner tau, seriously. Tapi masa tu saya still macam saya kata this rational lah, saya kata okay, setahun. Saya kata macam tu. So itulah. Setahun. Okay. So itu dua kisah bisnes ni kisah bisnes. Okay, now cerita pasal love scammer. Mimi Salih pun pernah kena tahu love scam. Okay. Saya kena buka blog supaya semua fakta. Saya tulis blog ni tahun 2013. So ceritanya, saya kena naik atas sikit. So pakai laptop sebab benda ni berlaku dah lama dah lama, tapi iktibar dia, pengajaran dia kepada saya sehingga sekarang tapi siapa yang pernah tengok cerita Catfish yang ada Nif? Okay, saya tonton Catfish daripada Nif yang kena scam. Kesianlah Mamat ni. So dialah yang memperkenalkan perkataan catfish. Okay. So apa yang saya akan kongsi ni, yang love scam ni, ialah saya kena catfish. Jadi ini berlaku tahun 2013 ya. So tahun 2013 masa tu macam mana saya nak start cerita? Okay, saya ada nampak Mamat ni. Biasalah bila orang nak request friend so masa tu saya still accept kawan-kawan punya request. Kalau perasan sekarang ni Mimi Salih jarang-jarang approve friend request. Okay, kerana apa? Kerana ni. So saya nak beritahu lah So ni sekarang saya beritahu kenapa saya tak approve friend request. Okay, sebab dia ada melibatkan mutual friend. Okay, so masa tu, okay, ceritanya tahun 2013, saya dah nampak satu Mamat ni nama Halim Ramli tau. Minta dia ni lah friend request kat saya kat Facebook. Tapi bila saya check, dia tak ada mutual friend. Okay, so saya tak approve orang yang tak ada mutual friend. Kemudian suatu hari tarikh dia 18 Ogos, hari Ahad. Sebab saya buat blog ni hari Ahad. So pagi-pagi ni hari Ahad pagi-pagi mak call. Ada nanti saya tunjuk. So mak call tau. Mak kata okay, ayat dia, mak punya ayat cepat-cepat ada budak ni dalam Facebook. Dia serius nak kenalan. Dia kawan lama mak. Ni mak saya call saya pagi-pagi. Okay. So bila dia kata, saya kata siapa? Halim Ramli. So Mamat yang tak ada mutual friend ni lah. So rupanya dia dah friend dengan mak saya. Okay. So ceritanya, so saya pun okay lah. Saya ni hari Ahad So saya pun approve lah friend request Mamat ni nama Halim Ramli. Lepas tu so bila dia dia sembang lah. So dia cerita, okay, saya kena beritahu fakta apa yang saya cakap So so saya tengok dia punya Halim Ramli ni, dia punya profile tak banyak maklumat. Okay, then saya buka album Hamdi Ramli ni, lepas tu tak banyak gambar. Kemudian si Halim Ramli tiba-tiba hantar message kat inbox. Okay, so start masa tu pukul 11 pagi sehingga malam tau. Kita orang berchat dalam inbox. Dalam inbox. Masa tu tak ada messenger. Dia tak connect dengan messenger. Masa tu kita berinbox saja dekat Facebook. Lepas tu dia bagi salam Halim Ramli ni. So dia cakap lah, dia umur dia 49 tahun. Duda, tak ada anak. Kemudian dia kata dia kerja offshore engineer dekat sebuah syarikat minyak gas. Oil and gas. Besar syarikat ni. So kalau saya sebut syarikat ni semua orang tahulah.
So dia duduk dekat Aberdeen, UK. So siap dia mention nama pekan tu Kintore. Saya pun tak tahu betul ke tak sebutan ni. So kat Aberdeen, UK semenjak 16 tahun lalu. Okay, ni Halim Ramli dia duduk kat UK 16 tahun lalu. Dia anak tunggal. Parents dia dah meninggal dunia 17 tahun lalu. So yang ada, dia ada saudara dekat Manong, Perak. Saya pun tak tahu Manong ni kat mana Manong, Perak. So bila saya tanya dekat Halim Ramli ni, macam mana kenal mak? Macam mana kenal mak kan? Dia kata, oh kawan lama. Okay. So dipendekkan cerita. Ni sampai ke malam tau, chat dalam inbox ni. Dipendekkan cerita. Dia nak jalinkan hubungan serius dengan Mimi Saleh. So dia nak kahwin lah sebenarnya. Dia tu cakap by pukul 10 tu, dia kata dia nak kahwin dengan saya lah. Bayangkan start pukul 11 pagi, by pukul 10 tu dia nak kahwin dengan Mimi Saleh. So masa dalam conversation tu saya tanya macam mana saya okay. So masa tu saya macam terfikirlah, apa yang macam apa yang special sangat Mimi Saleh yang dalam masa 8 jam orang terus nak ajak kahwin. Okay. So saya masih terfikir-fikir lah, kenapa macam okay, memanglah dia macam berbunga-bunga juga hati lelaki nak layan kita sembang, duduk jauh kat UK kan, seorang engineer nak balik Malaysia, nak terus menetap kat Malaysia kan, so semualah. So memanglah hati bunga-bunga, tapi dia still ada that thinking like why me, like Mimi Saleh kan macam tu. So lepas tu bila letak tu saya tengok call mak. Rupanya dia pun berinbox dengan mak tau at the same time. So dia beritahu juga hasrat dia nak kahwin dengan Mimi Saleh, nak kahwin dengan anak mak ni lah. So lepas tu saya tanya kat mak, macam mana mak kenal this guy? So mak kata sebab this guy kata masa kan mak saya ramai interview orang, temu bual orang, sebab mak saya wartawan lama dekat majalah dan surat khabar. So mak kata one of the event. Okay. So at the same time, masa yang dia cakap nak kahwin tu, dia minta phone number saya. Okay. Saya ni jarang-jarang bagi phone number kalau bukan kerja. Tak ada. Even siapa yang dah tonton saya punya FB live masa buku Naif. So boleh tonton balik FB live Naif. Syafian minta gambar, saya tak kasih. Bayangkan Syafian ni memang betul-betul kawan nak berkenalan dengan saya, pun tak dapat gambar saya sehingga kesudah. So bayangkan Mamat ni Halim Ramli nak phone number saya yang baru 8 jam je cakap dekat inbox lah kan. Tapi so lepas tu dia minta phone number, saya tak kasih. So lepas tu saya tak pernah bercinta walaupun kes Syafian tu bagi saya tu bukan bercinta lah, tu just berkenalan. So saya tak pernah bercinta. Jadi bila tak pernah bercinta, dia macam ni, dia excited, keterujaan tu ada, tapi at the same time dia takut. Dia kata macam ya betul macam tu and all that perasaan macam excited tapi macam still tak percaya. So dia ada sikit takut kan. So masa tu, so malam tu lepas tu masa dia ajak kahwin tu malam tu ajak kahwin, saya message. Masa tu saya ada satu grup kawan-kawan tau. So saya mention lah benda ni. So kawan-kawan saya kata wait dia kata bagi lelaki ni berusaha sikit kan, takkan 8 jam tu nak ajak kahwin kan. So dia suruh berusaha sikit. So dia kata jangan kasih, kawan-kawan saya dalam grup tu kata Mimi jangan bagi lagi phone number. So this guy berusaha sikit. So okey lah, saya kata okey. Kemudian saya message kat Mamat yang Halim ni, saya kata ask me again in 3 days. Dia nak ajak kahwin tu, saya kata ask me again in 3 days. Okay. So malam tu saya siap, saya tulis kat sini malam itu sebelum tidur, Mimi berdoa, ya Allah kau peliharakanlah diriku dan keluargaku sebagaimana kau pelihara orang-orang yang soleh. Okay. Saya tulis kat blog, nanti saya akan share blog ni. Ni tahun 2013. So okay, the next morning, hari Isnin tau, Isnin 19 Ogos. So pagi tu saya bangun, saya teringat saya pernah tonton cerita Catfish tu. Siapa yang dah pernah tonton tahu apa yang saya cakap ni. Dalam Catfish dia ajar tau macam mana nak search Google Image. Okay.
Maknanya Google tak semestinya Google text sahaja tau, dia boleh Google image. So cara dia ialah kita, ini apa yang saya buat lah dengan Halim Ramli tau. So saya ambil gambar dia, kan saya tengok album kan, so saya download setiap gambar dia yang ada, dan saya drag pergi kat Google image punya, kan kat tempat search tu kita boleh drag gambar daripada kita punya download tu, drag, dan kita letak dekat tempat yang Google search. So dia akan automatic search image. Okay. Saya masa tu saya search 3 gambar dia tau. So 3 gambar dia saya dapat hit ada satu gambar tu ada kat satu lagi website oil and gas. Exactly. So saya kata, kenapa ada gambar ni dekat portal company ni? Company kan ada something lah. So itu ada red flag lagi masa tu, masa saya buat Google search. So masa tu saya cakap kat mak jugalah pasal ni. Lepas tu okay. So masa saya nampak tu, saya dah macam okay, this red flag makin banyak tau. Makin banyak. So saya Google search. Masa tu saya Google search, saya cari rencana how to avoid romance online scam. Okay. So saya baca banyak tau, rencana banyak So siapa yang nak menjauhi diri daripada scammer, bacalah artikel-artikel scammer. Sebab dia punya contoh-contoh scammer ni sebenarnya semua sama So sebab saya baca beberapa rencana pagi tu, saya bangun, saya terus buat Google search, saya terus cari rencana. So okay. So memang banyak apa yang Halim Ramli cakap, apa yang dia cakap tu adalah poin-poin dalam rencana scammer tu. So antaranya apa tadi? Antaranya dia kata duda, tak ada anak. Engineer, anak tunggal, mati, seorang-seorang, nak balik Malaysia, nak bawa duit banyak, nak ajak kahwin. Okay. All that tu sebenarnya ialah poin-poin. Memang kalau kita baca rencana pasal love scam, itu semua poin-poin yang menunjukkan dia scammer. Okay. Lepas tu, so saya kata okey, tak apa. Saya dah nampak macam all the red flag kan. Saya kata okey, saya still macam okey lah, kita try jugalah bersangka baik. Tapi bersangka baik saya still saya buat due diligence lah. Antaranya masa pagi tu saya baca kat sini. Sebab faham tak, saya tak pernah bercinta kan. So dalam masa saya sangsi all this red flag, ada pada masa yang sama ada satu bahagian saya, hati lah, kata what if kalau betul dia genuine. What if kalau betul Halim Ramli ni betul duda, betul nak kahwin, betul serius betul lah kan. So lepas tu what happened masa tu, Halim Ramli ni dia hantar lagi message tau kat inbox. Dia kata, petang ni I nak pergi ke Switzerland. So dia nak minta phone number saya sekali lagi. So saya kata tak boleh lah. Sebab ingat kawan-kawan saya kata jangan dulu kan. Lepas tu pada masa yang sama, Halim ni memang dia tak putus asa. Pada masa yang sama pun dia inbox kat mak saya. Pun dia start konon-konon macam mengajuk lah, Mimi tak nak layan dia, dah so semualah. So lepas tu dia cakap ni dekat mak, dia kata saya benar-benar serius dan sukakan Mimi. Gila kan, 8 jam macam terus serius dan sukakan Mimi kan. Okey, tak apa. So lepas tu malam tu saya ada event tau. Ini cerita Isnin lagi tau. Ingat saya hari Ahad saya dapat friend request, saya approve. So hari Isnin ni cerita Isnin, malam tu saya ada satu event. So balik tu dalam kereta mak saya call. Mak saya kata, mak saya kata, ya Allah, biar betul budak Alim ni, dia dah hantar barang tu. Sebab dia cakap tau, dia nak hantar barang. Okay. So malam terus saya balik tu singgah rumah mak dulu. Masa tu saya duduk rumah sewa lah, singgah rumah mak. Lepas tu dalam inbox mak saya dah ada satu website tau, link ke website syarikat penghantaran barang-barang tu. Dan dekat link tu tertera semua list barang-barang. Dan ada delivery order semua, delivery order. Kemudian saya macam kata, biar betul. Tadi dah sangsi kan, sebab baca all this rencana pasal live scam. Sekarang dia bagi satu link syarikat ni lah penghantaran ni, siap dia delivery note, so semua tu lah. So saya kata, alamak,
macam kita macam rasa bersalah pula sanksi kat dia kan. Tapi saya still macam worried tau. So apa yang saya buat, salah besar lah sebenarnya, silap besar, dia sebut nama syarikat yang dia kerja tu lah, kerja tu kan, yang oil and gas tu. Sebab saya ada kawan kerja kat situ. So saya minta tolong, saya call kawan saya, saya call kawan baik ni, kawan baik. So malam tu lah actually, hari Isnin tu sebelum saya tidur, saya call dia. Saya call kawan saya ni, saya kata saya kata boleh tak tolong check kan. Saya ceritalah this guy nak ajak kahwin semua kan. So lepas tu kawan saya cakap macam ni, sebenarnya dia kata ramai kawan dia pun pernah melalui benda yang sama. Dan orang ni selalu dia kata akan hantar barang, lepas tu barang akan sangkut somewhere dan dia akan minta duit. Okay. So tapi kawan saya dia minta lah particular apa yang mamat dia cakap. So saya katalah dia offshore engineer, kerja kat sini, kat alamat semua lah. Okay. So pagi esok, ni hari Selasa So pagi esok saya dapat WhatsApp daripada kawan saya ni. So kawan saya message pendek je. Dia kata tiada engineer syarikat ni yang nama Halim Ramli. Okay. Tak ada. So confirm, masa tu confirm 100% tu memang scammer. Okay. So saya beritahu mak lah. Saya beritahu mak. So mak saya kata tak apa, kita tengok je apa yang berlaku. So betul lah, pukul dalam pukul 10 macam tu ada panggilan daripada Sabah. Nombor telefon tu perempuan telefon daripada Sabah, kata ada barang sampai sangkut dekat Sabah. Okay. Sangkut kat Sabah. So lepas tu dia kata lepas tu kos penghantaran ke Semenanjung lah, ke alamat rumah saya, kena bayar 1,500 pound. 1,500 pound. Okay, 1,500 pound. Okay. Dalam senarai yang penghantaran tu dia ada mention dia kasih duit 10,000. Sebab dia kata 10,000 ke 70,000, saya tak ingat lah. Tapi basically untuk deposit beli rumah kat Malaysia. Okay. Lepas tu dia ada kasih lagi barang, ada kasih beg konon untuk mak saya, benda-benda lagi lah, ada kasih laptop dalam senarai barang yang nak hantar tu tau, yang tertera pada link syarikat penghantaran ni tau. So 1,500 kena ni. So memang sah lah, memang sah tu dia punya modus operandi. Okay. So apa yang saya buat lepas tu ialah saya call Cyber 999, SKMM, Suruhanjaya Koperasi Multimedia. Dia memang ada Cyber 999 tau, untuk sebarang aktiviti macam ni lah, scam semua. So saya minta nasihat. So dia cakap macam ni tau, ni Komunikasi Multimedia Malaysia ataupun bahasa Inggeris dia MCMC. So saya minta nasihat. So dia cakap macam ni, dia kata apa yang dia boleh bantu ialah tutup yang syarikat penghantaran. So rupanya bila kita perhati betul-betul yang syarikat penghantaran yang dia bagi link tu, itu pun sebenarnya tipu. Hanya dummy je. Bila kita baca kan balik, selepas macam mata dah celik betul-betul ni, bila kita baca balik banyak ejaan salah sebenarnya. So kita tahu itu website yang memang ketara, memang dibuat untuk mengaburi mata. Sebab orang kan macam tak percaya betul ke tak barang ada, sekali tiba-tiba dia hantar link ke syarikat penghantaran macam JNT ke semua tu kan. So memang ada. So saya MCMC hanya kata dia boleh tutup website itu sahaja. Untuk Facebook dia kata dia tak boleh buat apa, sebab Facebook ialah bawah Facebook punya headquarters lah kan. So saya block lah. Saya block Halim Ramli. Lepas tu saya dapati tips yang NIF, yang catfish ajar, yang Google search tu sangat bagus. So saya terfikir satu benda tau, better saya buat blog pasal hal ni. So that's why saya buat blog. Reason ni macam ni tau, bila kita buat blog, image kita yang kita letak tu, ataupun cerita tu, dia akan sampai kat crawler. So crawler tu katalah saya Google love scam ataupun cinta online ke, ataupun nama Halim Ramli, automatik dia akan keluar balik. Jadi pada sesiapa yang melalui ni kan, bila dia buat research, dia akan jumpa all this. So itu tujuan saya buat blog. Okay. Tapi saya nak cerita juga, disebabkan blog ni, lepas tu saya dah lama tau tak buka blog ni. So bila saya buka balik, ada 8 komen tau. Oh, dekat blog ni saya letak gambar tau. Semua gambar yang saya download daripada Halim Ramli. Saya tak tahulah boleh nampak ke tak.
Sekejap Sekejap. Ni blog saya. Nanti kan saya share. So ni memang ya. Ni yang dia kata offshore tu. Okey. Gambar mamat ni pun ada. Okey. Ni. Okey, semua ni. Okey. So bila saya check selepas beberapa bulan, ada komen tau. Saya dapat komen. So komen ni, salah seorang ni komen, dia kata kawan dia. Gambar ni ialah kawan dia. So dia bagilah nama mamat ni. So saya check, saya cari dekat Facebook. Saya check kat Facebook, saya message kat mamat ni. Mamat dia dah kahwin lah. Mamat dia kahwin, ada anak. So saya message kat dia, saya kata gambar dia digunakan oleh scammer untuk scam orang. Okay. So nampak tak? Alhamdulillah saya buat blog. Kerana blog ni mamat ni, gambar ni ialah milik seseorang. So saya beritahulah mamat ni untuk privatekan gambar dia. So itulah ni lah cerita Halim Ramli. So part ni saya belajar banyak benda. Antaranya ni saya tulis jugalah dekat blog. So antaranya satu, memang saya percaya part ni, gerak hati. Dia part ni lah, gerak hati ni kan, dia ada lintasan tau, sekejap je. So that's why bila kita rasa terdetik tu kan, kita kena macam pause. Dia macam kena break sekejap. Ingat tak yang saya kata give me 3 days. So even dalam kes yang first tadi masa business pun, saya kata give me 1 year. So that pause sebenarnya membolehkan kita untuk berfikir. Fikir lama. So sebab gerak hati tau, dia memang dia ada lintasan. Kadang-kadang dia sekejap je, tapi memang terdetik. So itu sebab bila di sebalik keterujaan tu kan, dia macam yelah orang nak ajak kahwin kan. Kita dah lama tunggu, tiba-tiba orang ajak kahwin, dia malah excited kan. Tapi part tu lah, dia ada macam all this red flag. So yang lagi yang saya cakap tu lah, red flag. Insting tu termasuk juga all this red flag. Dia rasa macam biar betul lah, itu lintasan lah. Lepas tu saya kata macam masa red flag ni, dia makin bertambah red flag kan. Kita kena dengar part tu. Ya, lepas tu masa katalah yang saya kata kat sini kan, ingat tak yang saya tanya pendapat kawan dalam grup, dan kawan-kawan saya kata jangan kasih nombor, biar mamat tu buat kerja sikit. Macam tu kan. So masa ni lah bila kita dalam keadaan teruja, excited, kita perlukan pandangan orang lain yang boleh kasih kita another point of view. Sebab kadang-kadang masa tu kita dah tak boleh fikir dengan fikiran lah, kita dah main perasaan kan. So kita perlu orang lain untuk bagi another point of view. Macam tu lah. So saya nasib baik saya tanya dalam grup dengan kawan-kawan. So kawan-kawan cakap tu lah. Lepas tu saya panggil due diligence lah. Ya, dalam bisnes pun ada due diligence kan. So antaranya kita buat Google search tadilah. Part tu saya macam thank you Nif yang drama Catfish tu dia ajar macam mana cara nak buat Google search. It works. Saya dah try. So yang dalam kes ni lah, so senang je kita download gambar-gambar orang tu, kita buat Google search. Google search. Lepas tu lagi satu yang saya minta tu lah, silap besar yang dia sebut nama company oil and gas tu kan. Saya ada kawan kat situ, so minta tolong kawan lah. So saya rasa part ni lagi satu tu lah, jangan bagi phone number, maklumat peribadi kan. Walaupun mutual friend. Itu sebab itu sebab saya tak approve kawan dalam Facebook. Perasan tak? Saya memang, sebab saya tak nak disebabkan saya tersilap approve orang lain sekali tengok mutual friend orang ni, katalah Mamat A ni, mutual friend dia ialah Mimi Saleh. Dan orang ni macam tahu Mimi Saleh buat Facebook live cerita benda-benda ni, disebabkan oleh mutual friend, orang scammer ni pun dapat tempias baik tu. So that's why saya sekarang ni berhati-hati untuk approve orang, supaya tidak disebabkan saya orang terkena. So saya usaha tidak approve lah kalau saya tak jumpa orang tu. Saya tak nak benda ni berlaku pada orang lain. So saya tak nak menjadikan saya mutual friend because of ni. So itulah. Lepas tu apa lagi okay, baca artikel tau pasal scam. Bila saya kata red flag tu, yang saya alhamdulillah saya baca
masa tu juga saya baca. Maknanya saya tak layan perasaan saya dulu tau. Saya baca dan kalau kita baca all this rencana-rencana yang saya mention ni antara red flag saya ialah satu, kerjaya. So ini pun dalam rencana ada cakap tau, kalau untuk lelaki dia nak scam perempuan, kerjaya lelaki tu mesti engineer, engineer, pilot. Kalau perempuan pula dia nak scam lelaki, dia selalunya model. Lepas tu ini dalam ni lah, model ibu tunggal. Dia kan, okey, saya nak cerita Halim Ramli ni ada satu part hari Ahad tu lah, yang first time tu, ceritanya saya ada meeting tau dekat mesyuarat, meeting mesyuarat lah, saya ada mesyuarat masjid. Masa tu saya duduk dekat dengan masjid, saya wakil parents lah kan pergi. So ceritanya saya mention tau dalam inbox, saya terpaksa pergi sekejap, saya ada meeting kat masjid. What happened lepas tu, Halim Ramli ayat dia Islamic. So ini one thing saya notice juga mengenai scammer akan adjust cara sembang dia dengan kita. Kalau kita sembang pasal Islamic, dia start lah Islamic dia. Saya tengok kawan-kawan juga dalam Facebook nak buat kelakar dengan scammer kan. Bagi saya scammer tu dia macam level bawah lah, saya tengok tak educated lah. Saya tengok scammer tu kan macam tak. Yang scammer Halim Ramli ni dia tukar tau style sembang dia. Saya kata Mamat ni dahsyat, dia tukar skrip. Lepas saya balik daripada masjid tu, dapat inbox dia pun, dia kata sekejap saya pergi semayang. Sedangkan saya rasa dia bukan orang Malaysia. Lepas tu saya dah tanya dia punya bahasa kan, dia macam pelat-pelat. So dia kata sebab dia dah duduk lama, 16 tahun kat Switzerland. Okay, dekat UK ke mana dia cakap kan. Lepas tu ni dalam rencana scammer pun cakap selalunya scammer ni dia tak ada keluarga. Kalau dia ada pun dia macam lah duda kan, duda tak ada anak. Kalau dia nak lagi sedih, dia ada anak. Lepas tu bini dia sakit, meninggal. Drama Lepas tu tinggal kat overseas. Lepas tu dia scammer yang kena love scam ni, selalu dia akan cakap memang dia nak kahwin. Dia macam serius, dia kata macam dia tak nak kawan-kawan biasa je. Dia ni kawan memang serius, dia kata macam tu. Lepas tu last kali tu memang dia akan minta duit. Ini modus operandi scammer. Kenapa lagi dia nak jadi scammer kan? Memang ultimately dia nak duit lah. Kan? So part tu lah. So lepas tu kat blog ni saya mention juga, saya letaklah nombor telefon cyber 999. Jadi saya harap siapa baca blog saya ni kan, supaya cubalah langkah-langkah yang saya dah buat ni. So saya alhamdulillah Tuhan lindung saya dan mak saya dalam masa 3 hari je lah, 2 hari setengah. Ahad, Isnin, hari Selasa dapat tahu. So pun saya harap part tu lah. Saya harap sebab masalah manusia ialah perasaan. Emosi. Masalah manusia ni emosi. Kerana emosi lah peperangan berlaku dia. Jadi tamak haloba pun disebabkan emosi kan. Jadi kerana emosi lah kadang-kadang kita kena macam hal-hal macam ni, kita kena jadi rasional. In terms of cari, walaupun excited kan, ada orang nak kahwin dengan kita kan. Cari maklumat dulu kan. So nanti saya akan share lah blog ni. So kalau ada soalan boleh tanya. So itulah tahun 2013 yang saya kena love scam ni lah. So itu sebab saya tak approve kawan dekat Facebook. Itu je reasonnya. So kemungkinan besar saya tengah fikir lah, kemungkinan besar lepas ni, sebab kesian juga ada yang nak jadi kawan kan. Boleh je kawan dengan saya, follow je, tak perlu nak request kan. Kawan je, boleh like page saya kan, boleh follow kat profile betul. Saya actually ada berlaku lah yang seseorang yang saya kenal kan, dia ada buat kesilapan lah. Ini masalah bila media sosial saya pun sebenarnya takut juga, macam saya buat public saya menggambar saya public kan, saya takut juga sebenarnya.
Tapi itulah, dia sangat ini dilema bila kita buat media sosial macam ni kan, Facebook live kan. Sekarang ni dah kita punya teknologi dah boleh edit macam-macam. Jadi memang kalau ikutkan kalau kita memikirkan the worst case scenario tu, gambar boleh kena edit boleh guna, orang boleh download sebab public kan, gambar-gambar macam gambar saya public, orang boleh download je, orang download, create another account, minta jauh lah, auzubillah. So part ni itulah kita kena berhati-hati. Jadi macam saya pun dalam media sosial kan, memanglah saya punya hasrat bestnya kalau dapat follower beratus ribu kan. Tapi pada masa yang sama saya khawatir part tu. Jadi saya takut saya tak berani, tak kuat untuk menghadapi tu. Menghadapi scammer. Tomahan orang kita boleh macam tak nampak, kita tutup kita tak baca komen semua. Tapi part scammer, sebab scammer ni masalah sebab dia bukan pergi kat kita je tau, dia pergi kat kawan-kawan kita yang dalam list kawan. Tu masalah dia. So itu yang saya sebenarnya ramai yang approve, dekat 1,000 orang yang request friend. Lagi pula alhamdulillah tahun ni memang ramai request friend. Saya rasa saya baru approve 5 orang je kot. Itu pun yang betul-betul saya tahu sebab dia peserta Suara Big Kids Book. Itu pun saya sebenarnya takut juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya 2,000, saya rasa sekejap saya rasa baru 2,000 orang je kot friendly saya. So part ni saya kuatir part ni lah. Cuma kalau kita takut kan, selama-lama kita akan duduk bawah tempurung kan. Jadi nak tak nak kita hadapi lah macam ni kan, media sosial kita hadapi. Cuma kita kena ada tools lah. Kita tahu apa nak buat bila ia berlaku. So macam tadi saya kena dengan love scam tadi tu. So apa yang saya buat tadi lah, saya google image so bila saya tahu mamat tu scammer, saya block dia terus daripada Facebook. Kemudian saya buat blog. Penting buat blog supaya cerita kita boleh dibaca oleh orang lain, termasuk gambar-gambar yang tadi tu. Sebab mana tahu kan, kesian orang yang kena diambil gambar tu kan, dia pun tak tahu gambar dia diambil. So blog penting kita buat blog. Lagi apa ini belum cerita lagi identity theft kan. Ni banyaklah benda-benda teknologi ni kan. Kita minta jauh. Serius cakap. So tapi ini menyebabkan saya selalu buat due diligence lah. Bunyi macam dahsyatnya buat penyiasatan kan. Tapi saya rasa penting buat due diligence untuk apa saja untuk kawan saya pun bila saya buat banyak temu bual dengan usahawan, saya belajar juga part ni lah. Kalau orang tu cerita is too good to be true, saya selalu guna ayat tu lah. Dia macam luar biasa sangat cerita dia kan. Saya dah ramai temu bual orang kan, jadi saya boleh dengar lah orang ni macam ada benda dia tak cerita, ataupun ada benda yang dia cerita yang tak betul. Kita boleh ni lah. Part ni memerlukan pengalaman. Tapi at the same time saya nampak juga kawan-kawan ada kan nak test sembang-sembang dengan scammer. Saya secara peribadi saya minta, saya tak nak terlibat langsung, even sembang dengan scammer, tak nak. Even macam IG saya, setiap hari kalau saya nampak friend request IG dekat IG, saya terus block. Kalau kerja dia pilot, automatic orang yang kerja pilot kan, saya block terus saya rasa sampai hari ni dekat 20 orang kot. Dalam masa 6 bulan ni lah 20 orang scammer saya dah block. Saya assume scammer lah. Sebab tu lah pilot. Lepas tu yang herannya selalu mesti dengan anak. Kalau bukan pilot kan, kalau dia tak letak jawatan pilot, dia mesti ambil gambar dengan anak. Lepas tu muka dia orang spesen je tau. Semua muka macam ala-ala model kan. Tak ada pula yang macam tangan sebelah tak ada ke. Tak ada. Semua memang perfect lah kita tengok kan. So itu antara ciri-ciri scammer yang macam ketara sangat dekat IG lah. Tu automatic. Itulah yang ada selalu gunakan anak. Tu pun saya buang. Jadi part macam tu saya tak nak terlibat langsung. Saya minta jauh sebab saya rasa saya dah cukup hidup saya dengan masalah kan. Tak perlu tambah lagi masalah nak bersembang dengan scammer, tak payah. Itulah.
So ada apa-apa soalan lagi ke? So tadi saya dah cerita yang pagi tadi pula, awal tadi saya dah cerita pengalaman saya 2 kali tu. Itu antaranya lah. Yang 2 tu yang saya rasa boleh take note lah kawan-kawan. Satu yang perempuan tu yang dia kata dia buat bisnes. Selalunya kalau buat bisnes kan dia akan sembang lebih. Panggil gebang. Sembang lebih tu. Bila kita dah lama temu buat usahawan, kita boleh tanya, ada beberapa soalan lah yang kita boleh tahu orang ni betul ke tak. Sekarang bolehlah saya ni. Dulu masa tahun tu saya baru start menemu buat usahawan. Jadi dia datang kereta besar, dia tunjuk dia dengan ambil gambar. Dia ambil gambar dengan menteri ni lah, ambil gambar dengan orang ni, which saya kenal orang-orang tu. So rupanya nak ambil gambar ni simple je. Kita berdiri je sebelah orang tu. Datuk ambil gambar sekejap. Dapatlah ambil gambar dengan dia. So basically you ambil gambar dengan sesiapa tak membuktikan you ialah you. Macam you buat bisnes apa, tak. So bila saya temu bual orang, tak payahlah tunjuk-tunjuk saya gambar you ambil gambar dengan menteri. Tak ada. Masa saya bercerita tu, masa saya temu bual tu, kita boleh tahulah dia pengalaman itulah yang membezakan dengan orang lain. Orang yang tak cukup pengalaman, dia akan bercerita gah je. Dia dapat duit juta-juta. Start orang cerita duit juta-juta boleh dapat dalam masa 3 bulan. Part tu actually sangat fishy, kan. So itulah. So even kalau kat luar sana menggunakan skrip itu, saya minta tukar lah. Saya ada kawan-kawan buat bisnes. Saya faham bisnes ni kita kena menjual. Kita menjual ayat. Saya faham part ni. Tapi saya cadangkan, janganlah guna pasal duit juta-juta boleh dapat dalam masa 3 bulan. Bunyi sangat tipu. Tukar copywriting tu. Tukar. Tak semua orang, macam kita nampak pilot lah kan, macam kita tahu tak betul kan. Macam tu lah. Jadi saya minta sesiapa tu kalau boleh jangan sesekali sembang dengan scammer lah. Jangan start buka pintu tu lah. Buka pintu membenarkan scammer berbual dengan kita. Tak. Sebab scammer yang tahap dah macam bijak ni, dia ayat dia lain. Kan, ayat dia lain, dia pandai olah ayat buat kita kesian kat dia kan. Saya nasib baik, alhamdulillah. Saya berjumpa orang-orang tu lah, baca, buat Google search tu lah. So lepas tu yang partner saya tu lah. Partner saya tu itulah. I wish it turn out good lah kan? Tapi ni Tuhan nak tunjuk kan. So maybe it's good juga benda ni berlaku. Maknanya saya tahu benda ni sebelum betul-betul kita jadi partner bisnes lah kan. So part ni saya syukur. So sometimes part ni lah saya rasa iktibar. So ada juga orang pernah tanya saya, so what if kalau macam okay, orang selalu kata kita orang, macam mana cakap orang yang dilindungi ni, dilindungi Tuhan takkan kena benda-benda ni. Saya cakap tak. Kadang-kadang macam ni, kisah orang orang yang kena scam ialah iktibar untuk orang yang tak kena scam. Macam kita tengoklah orang kena tsunami kan. So yang kena tu kita boleh analisa macam-macam lah. Disebabkan kat situ tak agama dah makin runtuh. Ini kita boleh buat analisa macam-macam. Tapi ceritanya yang melaluinya ialah orang tu. Jadi kisah mereka jadi iktibar untuk kita kan. So iktibar dari segi macam tu lah. Kalau katalah tsunami datang, apa nak buat? So, macam dari segi macam ni scam kan. Kalau scam berlaku, apa nak buat? Kan. So cerita pilot ni lah, Begum ada bagi contoh. Kita tak selisih pun dekat airport kan, tiba-tiba nak berkenalan dengan kita kan, siapa mamat pilot ni kan. So saya pun ambil iktibar juga daripada kisah-kisah kawan yang kena scam kan. Sebab terkena selepas, sebab cerita macam ni, ada orang dia dah buat all the due diligence tau, masih kena. Sebab
itulah kita tak boleh nak jawab kenapa kita kena, why me kena, tak terjawab. Saya alhamdulillah saya hanya 2 hari setengah je kena, dia tak sampai lebih daripada tu. Tapi ada yang saya dengar yang lagi banyak. Masa saya call cyber 999 tu, dia cerita juga ada yang habis duit bagi kat scammer, lepas tu start bagi gambar kan. So part ni kena ni lah, kena sebab scammer bukan isolated case maknanya benda ni dah berlaku lama. Jadi information tu ada dekat online, kita google je, kita nak tahu scammer pasal apa, love scam. Saya sebab masa tu saya google online love, so semua maklumat keluar. So dalam masa 1 jam je saya dapat semua information so itulah. Cuma saya kalau baca blog saya tu memang 2 malam tu, termasuk malam yang hari Isnin tu, saya buat semayang hajat, saya buat solat hajat, saya minta jauh. Walaupun hati ni berbunga-bunga, yalah orang nak kahwin dengan kita kan, saya buat sebab takut macam it's too good to be true lah. So even kalau anak raja nak kat saya pun kan it's good to be true. Jadi dia macam still kena minta Tuhan tunjukkan is that the right choice ke tak kan. Tapi jika kita dah buat semua tu, anggaplah kisah kita tu menjadi iktibar, semoga kisah kita menjadi iktibar kepada orang lain sebab benda tu sebenarnya tak ada jawapan kenapa kita yang kena, kenapa kita kena lalui masalah dengan scammer kan. Benda tu tak ada jawapan benda dah lepas. So kita kena moving forward tu, kita kena fikir cara lah macam mana kita nak supaya tak terkena lagi kadang-kadang setakat ni saya tak pernah dengar lah kawan-kawan saya kena, tapi saya pernah baca lah ada orang 2-3 kali kena scam, 2-3 kali kena scam. So one thing itulah, dia ada something yang dia kena ubah cara hidup dia ke, ataupun cara dia melihat kawan ada something yang dia kena ubah kalau dia dah selalu kena. Tapi alhamdulillah kawan-kawan saya setakat ni saya tak pernah dengar lagi lah yang kena dah kena sekali kena lagi kan. So kita ambil iktibar. So itulah. Ada soalan lagi ke? Kita dah 1 jam jadi terima kasih pada semua yang menonton. Esok sebenarnya saya staycation dengan kawan-kawan. Nanti saya tengok adakah esok sempat saya buat satu FB live ke tak. So kalau tak sempat pun untuk saya maklumkan secara macam setiap malam insya-Allah saya buat pukul 9 malam dari Isnin sampai Jumaat kalau saya tak ada buat kelas So kelas Waterbeat Kids Book. Ini saya ada 2 lagi kelas yang tengah buat online jadi kalau katakanlah ada komen, lepas tu ada cadangan topik nak cerita. Saya pun sekarang tengah fikir apa lagi nak cerita kan. Ni dah kira habis buka cerita ni. cerita eksklusif lah macam saya tak pernah cerita. Yang ni saya buat blog lah, tapi tahun 2013 kan. Ramai yang tak kenal saya tahun 2013 kan. Nanti saya share link pada blog ni. Jadi jika ada sebarang komen, ada cadangan topik boleh cadangkan kat saya. Nanti bolehlah saya korek-korek cerita saya yang lama-lama kan. Nanti bolehlah kongsi kan. Bolehlah nak gelak-gelak sama-sama boleh. Kan. So terima kasih kepada semua yang menonton daripada pukul 9 tadi Terima kasih. So insya-Allah kalau sempat kita jumpa lagi di saya punya series sekarang ialah Walk the Walk with Mimi Amboi. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum.